But when you have credit, easy credit on your hand. Oh, ya ni. Ya. Ini diskusi Prabajet 2014. Kita bincangkan tentang kos sara hidup bandar bersama saya Rizal Zulkafli. Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan kita akan bincangkan kos sara hidup bandar diskusi Prabajet 2014 daripada The Latte Place, dan bersama saya di sini ketika ini adalah Muhammad Shani Abdullah, Timbalan Presiden Fomka, Dr. Jariah Masud, Fellow Pendidik Ekonomi Keluarga dan juga Gender Institute Gerontologi UPM, serta Nur Hayati Abdul Hamid, Perunding Kewangan Hijrah Wealth Management. Kita nak lihat bagaimanakah bajet 2014 ini boleh memberikan penyelesaian jangka pendek dan juga jangka sederhana dan mungkin juga jangka panjang kepada isu kos sara hidup bandar. Mari kita berikan situasi ketika ini dengan kos barangan asas yang meningkat dan juga kos kehidupan yang meningkat dari segi kesihatan, dari segi mungkin pengangkutan awam dan kos-kos lain yang meningkat. Ramai warga yang hidup di bandar dengan pendapatan RM3,000 ke bawah, RM1,800, RM2,000 ke bawah, mereka merasa tertekan dengan keadaan yang wujud ketika ini. Saya tanya kepada panel-panel kita di sini, apakah yang boleh kerajaan lakukan untuk memastikan bahawa mereka ini yang bekerja dalam industri sokongan di bandar boleh hidup dengan selesa dan juga hidup boleh dikatakan survive dengan comfortably di kawasan bandar, dan bukan saja bercakap tentang Kuala Lumpur, kita cakap tentang bandar-bandar lain, Melaka, Pulau Pinang, Johor Bahru, yang ketika ini menyaksikan kos-kos sara hidup yang semakin meningkat. Sebab dulu kita bincangkan kos sara hidup Kuala Lumpur saja. Doktor boleh mengatakan apakah yang boleh dilakukan oleh kerajaan, medium term ataupun short term solution, yang melihat kepada isu struktural itu sendiri dan bukan kepada isu yang mungkin bersifat pantas. Assalamualaikum. Secara asasnya lah, kalau dari pandangan saya lah, kos hidup ni dia berkaitan rapat dengan harga barangan dan perkhidmatan yang ada di pasaran. Dan kalau kita tengok yang sebenarnya di Malaysia, kalau barang asas kita sebenarnya dikawal, gula, beras dan yang asas-asas dikawal oleh kerajaan, tetapi peningkatan yang banyak kita lihat sekarang adalah untuk kita berada di satu tahap hidup yang lebih tinggi. Kita bukan bercerita tentang keperluan asas saja. Sekarang kehidupan kita di Malaysia ni, di bandar-bandar, dia dah merampas satu tahap yang memenuhi keperluan yang lebih tinggi daripada keperluan asas. Jadi saya rasa kalau dari segi ini kita perlu melihat komposisi perbelanjaan keluarga yang mana yang banyak, yang besar, yang perlu diapakan. Sebab dia bukan lagi, pada pandangan saya lah, bukan saja untuk beras, gula dan sebagainya, tetapi keperluan asas penduduk di bandar sekarang dah meningkat kepada keperluan barang-barang yang lain yang diapakan. Jadi saya rasa kita perlu lihat teliti tentang komposisi perbelanjaan keluarga di bandar, apa yang sebenarnya merangkumi, walaupun kita kata makanan besar, tetapi makanan bentuk apa? Makanan bentuk apa yang besar yang memberi kesan kepada perbelanjaan keluarga yang menyebabkan kehidupan keluarga-keluarga di bandar tertekan dengan kenaikan harga barangan. Okey, Cik Syahrini, mungkin Cik Syahrini komen tentang apa yang dikatakan doktor tadi? Memang dari segi mekanisme jaringan keselamatan tu harus diwujudkan. Masih sudah beberapa tahun bila pengurangan subsidi dilaksanakan, memang diwawarkan bahawa akan diwujudkan perlindungan jaringan perlindungan sosial, tetapi masih selain daripada BRIM masih tiada apa-apa mekanisme untuk membantu pengguna yang menghadapi masalah dari segi kenaikan kos sara hidup. So maka apa dana yang dijimatkan melalui pengurangan subsidi ini
mesti disalurkan kepada sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan awam, mungkin juga utility, supaya kos yang dikenakan pada pengguna itu dapat dikurangkan dan penjimatan daripada penggunaan perkhidmatan ini pengguna boleh gunakan untuk menampung kenaikan kos keperluan mereka, barangan keperluan mereka. So ini adalah satu cara dalam jangka pendek dan sederhana akan jadi berkesan. Encik Hayati, kita dah banyak bincang dalam diskusi prabajet ini tentang bagaimana kos kesihatan dilihat begitu tinggi sekali. Ramai yang terpaksa mengambil health insurance untuk memastikan bahawa keluarga mereka, kesihatan keluarga mereka terjamin. Kemudian ramai yang menghantar anak mereka ke tuition kerana untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jika apa yang dikatakan oleh Cik Chani itu dari segi pendidikan diperbaiki melalui pengurangan subsidi itu, penjagaan kesihatan diperbaiki. Sebab saya tahu 50 juta warga klinik kerajaan atau hospital kerajaan menerima 50 juta pengunjung outpatient setiap tahun. Swasta 900,000 saja. Benda-benda macam ni, jika diselesaikan, adakah ini akan berikan mungkin keselesaan kepada golongan yang hidup di bandar dengan pendapatan yang RM3,000, RM2,000 ke bawah? Mereka tidak perlu fikirkan tentang anak saya nak masuk hospital nanti, how much do I have to pay extra? Adakah ini antara isu yang boleh dilihat oleh dari segi terima kasih. Pada pandangan saya dari aspek perunding kewangan di pandangan kami merasakan yang selain daripada fasiliti yang kerajaan sediakan seperti pengangkutan awam, seperti juga hospital, itu tidak cukup untuk menampung kadang-kadang kerana jumlah rakyat Malaysia yang ramai untuk pergi ke hospital kerajaan. Jadi sebab itu kami menyarankan untuk orang ramai mengambil perlindungan untuk memastikan bahawa kewangan mereka tidak akan terjejas sekiranya berlaku penyakit ataupun musibah lah. Jadi berbalik kepada soalan awal tadi, yang bagaimana untuk memastikan orang ramai tidak tertekan dengan kos sara hidup yang meningkat. Mungkin pihak kerajaan ada juga perkara yang perlu dilakukan. Tapi bagi pihak orang ramai, kita perlu melakukan satu tindakan di mana kita melihat dari aspek kewangan kita. So salah satu cara ialah kita menganalisa keadaan kewangan. Sebab seperti Puan cakap tadi, yang masalah kewangan sekarang melebihi daripada keperluan. Mungkin dalam taraf hidup sekarang orang berlumba-lumba untuk mewah. Semua ada gaya hidup, trend. Jadi mungkin itu yang... Adakah sebab kita duduk dekat bandar, gaya hidup kena... Ya, saya rasa ya. Sebab peer pressure. Peer pressure. Kita mengikut-ikut apa orang, sebagai manusia kita always terikut pada orang yang lebih daripada kita. Itu lumrah. And that's why kita selalu pepatah Melayu kata ukur baju kat badan sendiri. Kadang-kadang kita ukur baju kat badan orang. Jadi kita sama ada baju kita terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi memang tak sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Sebagai contoh yang mudah lah ni, just to sebagai contoh yang mudah, macam kegunaan telefon bimbit. Kadang-kadang ia hanyalah keperluan, tetapi kita cuba meniru, mengikut trend, mengambil langkah untuk membeli yang paling terkini. Jadi itu semua sebenarnya menekan kos sara hidup kita lah. Okey. Kita akan berhenti berehat seketika. Selepas ni kita nak cakap tentang kembali nanti. Saya rasa kita bincangkan tentang isu cukai. Kerajaan mungkin melaksanakan ataupun dijangka melaksanakan cukai GST dalam bajet ataupun mengumumkan bajet GST dalam bajet 2014 ini. Jika ia diteruskan dan dilaksanakan, apakah yang boleh dilakukan untuk memastikan bahawa golongan yang di bandar ni, hidup di bandar ni dengan pendapatan yang rendah tidak tertekan dengan pelaksanaan tersebut, dan kita akan bincangkan isu tersebut sebentar lagi.
Bertemu kembali dalam diskusi Prabajet 2014. Tamu-tamu saya sudah mula menikmati hidangan minuman mereka di Latte Place ni. Kita bincangkan tentang kos sara hidup. Sebentar tadi sebelum kita berhenti berehat, saya tanyakan tentang GST dan bagaimana kesannya mungkin kepada tekanan kos sara hidup bandar. Kita mulakan dengan Cik Syahani. Cik, mungkin secara ringkasnya, adakah ini akan memberikan tekanan kepada kos sara hidup bandar ataupun adakah faktor-faktor lain yang akan memberikan tekanan lebih besar kepada kos sara hidup bandar? Pelaksanaan GST memang daripada pengalaman negara-negara lain, memang pelaksanaan akan menimbulkan kenaikan harga semua barang. Tetapi kerajaan akan adakan langkah-langkah untuk memberi perlindungan ataupun bantuan kepada golongan-golongan pendapatan rendah. Mungkin mereka mendapat rebate ataupun bayaran tunai dan sebagainya supaya kenaikan harga barang tu ditampung dengan bayaran-bayaran ini. Tapi saya juga ingin nak jelaskan tentang GST. Ramai katakan nanti bila GST kenakan, orang yang tak bayar cukai pun akan bayar cukai. Tanggapan amnya adalah bayar cukai adalah mereka yang bayar cukai pendapatan. Tetapi pada masa sekarang pun semua orang bayar cukai bila membeli ataupun memperoleh perkhidmatan ataupun barangan. Dalam harga barang tu sudah ada cukai, ya. Yang ini dibayar oleh pengeluar, mungkin hilang sudah bayar, tetapi cukai ini kenakan pada pengguna tapi hanya tidak dinyatakan. So maka pelaksanaan GST adalah untuk menggantikan cukai yang ada sekarang. So ini harus kita faham. So kalau kita faham ini, kita tak akan terpedaya dengan hujah bahawa pelaksanaan GST adalah satu cukai baru yang terpaksa dibayar oleh orang yang tak bayar cukai. Itu adalah satu kekeliruan ataupun cara perdayalah hadapi pihak-pihak. Maka jadi tak berikan tekanan kepada golongan berpendapatan rendah. Tetapi pelaksanaan GST memang akan menimbulkan sedikit kenaikan harga barang. Ini memang dialami oleh semua negara yang memulakan GST. So untuk menampung kenaikan harga barang ini, kerajaan harus wujudkan mekanisme untuk bantu golongan-golongan yang sasaran ataupun menghadapi beban dari segi kenaikan harga barang. Tadi semasa kita berhenti berehat dan semasa air datang semua ni, kita ada bincangkan tentang satu perkara menarik, iaitu bagaimana isu penggunaan yang lebih-lebih daripada pendapatan itu sendiri. Dan saya jangkakan benda tersebut hanya berlaku pada golongan mungkin berpendapatan sederhana. Tapi golongan berpendapatan rendah juga mempunyai akses yang mudah kepada kredit, dan ini menyebabkan hutang isi rumah kita meningkat kepada paras yang memeranjatkan. Dan melihat kepada isu ini, siapa yang harus dipersalahkan, dan bagaimanakah kita melihat kepada untuk menyelesaikan isu tersebut? Mungkin kita boleh mulakan dengan Hayati, kemudian Doktor. Saya benar seperti Cik Reza kata. Sebenarnya lebih kepada gaya hidup seseorang itu. Jadi dengan cara yang senang untuk mendapatkan kredit dan pinjaman seperti yang kita tahu, pihak kerajaan, kaki tangan kerajaan senang mendapat pinjaman dipanggil pre-approved loan. So jadi pinjaman-pinjaman yang tidak memenuhi keperluan, seperti pinjaman kereta, pinjaman rumah adalah keperluan. Pinjaman sebegini menggalakkan orang ramai untuk berbelanja lebih. Bila mereka telah mula berbelanja lebih dan mereka akan ada ansuran bulanan, itu yang menyebabkan kewangan mereka. Jadi sebenarnya bermula dari diri mereka. Dan saya menyarankan pihak kerajaan atau agensi kerajaan mengadakan seminar-seminar kewangan untuk mengajar golongan-golongan yang bukan saja berpendapatan rendah, juga berpendapatan sederhana, untuk menganalisa kewangan masing-masing. Sebab dari situ kita akan tahu apakah silap, ke mana wang kita pergi. Doktor, adakah lifestyle punya faktor ni atau faktor kehidupan gaya hidup ni menjadi antara ancaman utama kepada golongan berpendapatan rendah daripada segi tekanan kewangan kos sara hidup bandar contohnya? Saya rasa kalau saya lah dari sebagai ahli mengkaji ekonomi keluarga, saya rasa memang bila kita lihat, in fact kajian kami menunjukkan ramai orang tak faham apa beza keperluan dan kehendak. Dia tak tahu, dia kelaru. Jadi kalau sebut memang kereta adalah satu keperluan. Tapi kereta macam mana kita nak beli?
adakah Pilihan, kereta ada tu pilihan. mampu yang mampu milik, kita kata mampu milik ataupun kereta yang styling, trending, yang dia apa, jadi itu yang akan memberi kesan kepada kemampuan kita untuk memang bila kita bayar, bila dilanjutkan, dipanjangkan jangka masa membayar balik pinjaman kenderaan kepada 10 tahun, memanglah sikit bayar, tapi by the time 10 tahun tokar tu pun dah tak ada tidak lagi. Kita masih membayar hutang. Jadi kita bermakna kita memang Tak kita mengurus. mampu, tetapi kalau diikut Pengurusan kewangan yang salah lah. pengurusan kewangan yang Yang salah. salah. Sebenarnya kalau mampu kancil, beli aje lah kancil. Minta maaf lah, kita sebut dia ni kan mampu. Jadi janganlah beli kereta yang imported ke, yang apa. Jadi kita perlu melihat kemahiran untuk meneliti kemampuan kita selaras dengan pembelian kita selaras dengan kemampuan kita. Jadi sama juga kalau orang beli rumah, kalau dia beli rumah nak duduk kat satu tempat yang berprestij ke apa ke, belilah rumah yang sekadarnya supaya kita ni, tapi rumah memang kadang-kadang dilihat di luar jangkauan, tapi saya lihat dari segi kereta, telefon, ya, benda-benda yang saya rasa boleh kita kadang-kadang kita dah lupa fungsi bahan alat tersebut, sama ada untuk apa, untuk trending ataupun untuk communication, untuk pengangkutan. Okey. Jadi, itu masalahnya, Zuan. Cik Syahini, sebagai peserta pengguna, melihat kepada pendidikan kewangan itu sendiri, kepentingan pendidikan kewangan. Sebab saya rasa jika golongan yang berpendapatan rendah pun terlibat dalam kos hutang yang bulanan yang tinggi, ini berbalik kepada pendapatan kewangan, kepada pendidikan kewangan, dan ini bukan masalah di sekeliling mereka sahaja. Bagaimana Cik Amin. lihat? Ini memang menjadi satu cabaran antara keperluan dan kemahuan. Itu yang pihak Momka dengan kerjasama Bank Negara pun telah lancarkan untuk bulan Oktober ni, bulan kewangan berhemat ataupun financial literacy month. So untuk memberi kesedaran pendidikan tentang pengurusan kewangan, dan juga pihak Bank Negara pun telah menyatakan mereka sedang berusaha untuk memasukkan kandungan tentang pengurusan kewangan dalam silibus sekolah-sekolah supaya semua kanak-kanak mendapat sedikit pendedahan tentang pengalaman ataupun pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Maka mereka bila dewasa nanti tidak mudah dipengaruhi, peer pressure dan sebagainya, persekitaran dan sebagainya. Mungkin ada sebahagian tu akan ikut, tetapi sebahagian besar yang faham pengalaman ini, pengetahuan ini akan lebih bersedia. Termasuklah juga pengetahuan tentang media, iklan. Juga penting supaya pengguna lebih bersedia untuk menghadapi pasaran luar. Okey, kita akan berhenti berehat sekali lagi dan kita akan kembali selepas ini dengan wishlist untuk bajet 2014, apakah yang boleh kerajaan lakukan untuk medium term dan juga short term, jangka pendek dan juga jangka sederhana, untuk memastikan bahawa tekanan kos sara hidup di bandar ni dapat diselesaikan, dan juga mungkin kepada pengguna sendiri apakah yang patut mereka lakukan. Dan kita akan berhenti berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Kita membincangkan kos sara hidup dalam diskusi pra-bajet 2014 daripada Dat Latif Place bersama dengan Muhammad Syarif Abdullah, Dr. Jaria Masud, Siti Nurhayati Abdul Hamid. Seterusnya, wishlist untuk bajet 2014, apakah yang boleh mungkin kerajaan lakukan, pengguna lakukan dan juga pihak-pihak lain lakukan untuk memastikan bahawa kita ni kos tekanan ataupun tekanan kos sara hidup di bandar ni dapat dikurangkan. Saya rasa it's a two-way street, bukan saja kerajaan, mana pengguna juga harus mainkan peranan mereka untuk memastikan bahawa mereka tak terjebak dalam hutang seperti apa yang kita bincangkan tadi kan. Doktor, mungkin doktor boleh mulakan dengan apakah yang boleh dilakukan? Saya punya wish list is that all three parties, government, consumer and the business people, mengambil apa supaya kita bagi setiap bisnes tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Pengguna melihat sendiri, meneliti semula corak-corak gaya hidup mereka supaya mereka tidak berbelanja lebih daripada ini, mendapatkan kemahiran untuk menguruskan keuangan lebih berhemah, yang mungkin menghadiri POMKA punya seminar dan aktiviti. Dan pada masa yang sama juga kerajaan saya rasa perlu memberikan lebih banyak tumpuan untuk memperbaiki perkhidmatan sosial yang ada supaya akses kepada kesihatan, pendidikan. Mungkin dari segi pendidikan pada saya lah, kalau sekiranya minta maaf lah, kalau sekiranya pendidikan kita di sekolah adalah baik, ibu bapa tak perlu menghantar anak pada tuition. Kalau dah
ini pada pandangan saya should be that way because it's an added cost to the family. So kalau kita dapat melihat tu dengan lebih besar lagi, jadi itu mengurangkan ni. Dan juga satu isu lagi sebagai pengkaji keluarga, saya juga ingin melihat bahawa kerajaan perlu memberi tumpuan kepada perkhidmatan penjagaan anak yang berkualiti. Kita kalau kita biarkan dia kepada, memang kita akan lihat bahawa ini adalah salah satu sebab yang ada di antara orang, ada mereka yang berpendapatan rendah akan hantar anak dia ke mana-mana saja, tidak melihat benda. Jadi kalau kita berikan tumpuan banyak kepada sokongan, sistem sokongan keluarga, penjagaan anak dan juga penjagaan warga emas kan, sebab saya dari Institut Gerontologi we're seeing more lebih ramai orang tua yang memerlukan tempat untuk aktiviti atau penjagaan. Jadi juga kita perlu memberi tumpuan kepada aspek ini supaya daripada lifespan daripada yang muda sampai yang tua kita berikan perhatian, bukan saja kepada keluarga yang ini. Jadi sokongan itu penting untuk keluarga. Okey, seterusnya Nurhayati tentang perancangan kewangan itu sendiri. Dari segi sudut pandang perancangan kewangan, apakah yang mungkin kerajaan boleh sediakan dalam bajet 2014 ini secara short term dan juga medium term atau jangka pendek dan juga panjang sederhana untuk menyelesaikan ataupun memastikan bahawa tekanan kos sara hidup bandar ini tidak begitu kuat? Okey, saya merasakan yang agensi kerajaan patut mengadakan satu celik kewangan, ini menghebahkan kepada umum bahawa kita tidak boleh lari daripada kos sara hidup yang tinggi, sebab itu adalah lumrah ekonomi, ia akan berlaku. Jadi sebagai pengguna kita mesti bijak untuk membelanjakan wang. Jadi sebagai pihak kerajaan mungkin seperti Cik Shani pun dah cakap, ada FOMKA dan bekerjasama dengan Bank Negara, itu satu langkah yang baik supaya semua orang, tidak kira dari golongan mana, tahu apakah yang patut mereka lakukan tentang kewangan supaya mereka tidak akan ada masalah kewangan yang kritikal seperti bankruptcy dan sebagainya. Jadi itu adalah satu cara untuk memastikan kos sara hidup, tekanan kos sara hidup tinggi di bandar itu dapat dikawal. Okey, mungkin saya boleh berikan cerita sebelum saya tanya Cik Shani sebab saya ada beberapa kawan yang mungkin baru mula bekerja di bandar. Pendapatan di bawah RM3,000, dapat akses pada kredit kad, dapat akses pada pinjaman kredit dengan mudah, kemudian terpaksa keep up with the Joneses. So jadi pada selepas 6 bulan atau selepas tahun boleh hidup di bandar, mereka dah mula merasakan tekanan tersebut. Dan kita bukan saja lihat pada keluarga-keluarga yang hidup di bandar, golongan muda yang berhijrah ke bandar juga, bandar-bandar lain seperti Melaka, Johor Bahru, Pulau Pinang, mereka juga tak tahu kehendak ke keperluan ke terperangkap juga dalam situasi tersebut. Pendidikan kewangan adalah satu perkara yang penting. Apakah wishlist Cik Shani untuk bajet 2014? Mungkin pendidikan kewangan dan juga mungkin juga perkara lain. Ya. Kita harus faham semakin ramai penduduk menduduki kawasan bandar. Lebih daripada 30% pada masa ini dijangkakan pada 2050 akan jadi 50% daripada penduduk akan duduk di bandar, kawasan-kawasan bandar. So maka tanggungjawab kerajaan untuk memastikan kos sara hidup adalah berpatutan, adalah amat penting. Maka dalam bajet yang akan datang ini, pihak kerajaan mewujudkan mekanisme untuk mengurangkan kos sara hidup untuk penduduk, khususnya di kawasan bandar-bandar. Di mana kerana kerajaan boleh kawal perkhidmatan sosial. Contohnya bayaran elektrik, telekomunikasi adalah di bawah kawalan kerajaan kerana kerajaan memiliki saham besar dalam syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan ini. Maka mereka boleh kaji semula cara ataupun kadar yang dikenakan. Contoh telekomunikasi, tak perlu kurangkan harga tetapi cara perkiraan. Sekarang perkiraan adalah setiap 30 saat. Kenapa tidak kurangkan pada 15 ataupun 10 saat? Itu sendiri akan memberi penjimatan pada pengguna. Sama juga untuk perkhidmatan lain. Kaji semula cara
perkiraan charge ini akan kurangkan sedikit kos sara hidup. Dan juga harus kerajaan fikirkan subsidi kepada perumahan. Kerajaan harus hentikan memulakan projek perumahan sendiri. Ini adalah satu cara yang tidak efisien. Okey. Kita tahu kerajaan tidak dapat membangun perumahan dengan efisien. Maka kalau kerajaan boleh memberi subsidi kepada pembeli rumah yang layak, mereka boleh memiliki rumah dalam harga yang mampu dimiliki. So ini adalah satu usaha yang mungkin revolusi lah untuk bantu pengguna. Okey, terima kasih Encik Syahni Abdullah dan juga Nur Hayati Abdul Hamid serta Dr. Jariah Mansur membincangkan tentang tekanan kos sara hidup bandar dalam diskusi Prabajet 2014. Saya Rizal Zulkafli. Salam hormat daripada Latte Place.